Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Encik Saad Hashim selaku Naib Ketua Amanah Bahagian Jerlun yang juga pengacara majlis pada malam ini. Yang bahagia calon kita Dr. Salmi bin Said binti Said yang juga merupakan mantan wakil rakyat Dun Kota Siputih, yang saya hormati Tuan Haji Osman Syafi'i, Ketua Amanah Bahagian Jerlun. Seterusnya Encik Jamri Jamri Hashim selaku tuan rumah perjumpaan kita pada malam ini. Sahabat saya Encik Ishak Taib, ini rakan dia cerita dah, saya tak cerita lah, sekolah sekali apa dulu, jumpa balik setelah 30 tahun lebih tak jumpa. Alhamdulillah dia pun dah hebat sekarang ni, tak macam zaman sekolah dulu. Zaman sekolah dulu dia kata dia cerita malam hari apa? Buah lah, orang takut. Lah ni pun kita takut juga, takut dengan cara dia bercakap. Okay. Sahabat kita Encik Hassan Hashim, AJK UMNO Bahagian Jerlun. Seterusnya rakan saya Saudara Amir Aidit alias selaku pengurusi Sekretariat Perlis Madani, dan Encik Ismail Hashim Ismail Bangsawan, Ketua Penerangan Sekretariat Perlis Madani. Tuan-tuan dan puan-puan, Saudara Yusri, minta maaf daripada UMNO Bahagian Jerlun juga. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Pertama sekali sama-sama kita merakamkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita diberi rahmat oleh Allah, kita dapat berjumpa di rumah Cik Jamri dalam kita nak memperjuangkan nasib kita, khususnya tuan-tuan dan puan-puan di Kedah. Kami bertiga ni dari Perlis, Cik Yusri. Saya, Saudara Amir dan Cik Ismail, kami dah Perlis. Kebetulan alhamdulillah lah bila ada kesempatan diberi peluang untuk bersama-sama dengan Kedah, sebab Perlis tak ada PRN. Kita bersama-sama dengan semasa PRU 15 dulu. Jadi kami insyaAllah, mungkin tuan-tuan dan puan-puan sedikit saya nak cerita Sekretariat Perlis Madani. Okay, orang tertanya-tanya Cik Saad, tertanya Tuan Haji Osman, Ishak bertanya-tanya apa dia Sekretariat Perlis Madani. Okay, Sekretariat Perlis Madani ini merupakan satu sekretariat yang atas daya usaha kami. Dalam ada 7 orang sebelum ni, menggabungkan beberapa NGO yang akan bersama-sama memberi sokongan kepada kerajaan perpaduan yang diwujudkan di peringkat pusat. Kerana kami di peringkat negeri, Perlis telah mengalami kekalahan. Kalau tuan-tuan dan puan semua tahu, kekalahan pertama di Perlis, walaupun sebelum ini kita pernah kalah, saya dan Saudara Amir ini berada dalam DUN yang telah kalah 5 penggal kepada parti yang sebelum ini didokongi juga oleh Tuan Haji Osman pada parti PAS. Dulu Pesuruhjaya PAS Perlis ada di Sanlang. Saya daripada Sanlang dengan Saudara Amir. Sanlang ni 5 kali pilihan raya kalah. Jadi Perlis pada tahun ini dalam PRU yang lepas, semua 15 DUN sebelum itu, kita sebut 15 DUN 3 parlimen kalah kepada pembangkang. Tetapi apabila ditubuhkan kerajaan di peringkat pusat, bersama-sama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, kita ada 1 kerusi yang bersama-sama dengan kerajaan pusat, iaitu di Dewan Undangan Negeri Indra Kayangan. Kerusi PKR menang. 14 kerusi DUN kalah, 3 parlimen kalah kepada pembangkang. Tetapi walaupun baru 7-8 bulan, hampir 8 bulan, kerajaan negeri Perlis yang ditubuhkan oleh pihak PN, Perikatan Nasional, sehingga sekarang kita belum lagi nampak apa-apa perubahan yang berjaya dibawa oleh kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Menteri Besar dan juga daripada PAS, seperti mana juga Kedah. Okay. Jadi keadaan itu kita harap tumpang yang bahagia Dr. Salmi ada ni, saya juga bagi pihak Sekretariat Perlis Madani dan juga saya bersama-sama dengan UMNO bahagian Arau, tetapi bahagian Arau menjadi angkat kepada DUN Air Hangat di Langkawi.
Saya juga menyuruh pada tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudari, supaya kita keluar, saudara-saudari keluar beramai-ramai mengundi pada 12 Ogos nanti, dan pastikan selain daripada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari keluar mengundi pada 12 hari bulan nanti, juga menyampaikan, menyeru, kempen kepada rakan-rakan, kempen kepada saudara-saudara, kempen kepada adik-adik, supaya keluar mengundi dan mengundi parti ataupun calon harapan. Jangan cari. Nanti macam Isak kata duk cari lambang Dacin, tak ada. Lambang Dacin tak ada. Tetapi kita bersama-sama, Barisan Nasional bersama-sama dengan Harapan, dengan PH, berada dalam satu parti ataupun dalam satu pakatan yang menyertai PRN di 6 buah negeri. Jadi kita pastikan pada 12 Ogos 2023 mengundi di DUN N03 Kota Siputih, sama-samalah mengundi calon harapan. Lambang ada dah tu. Tengok ada tulisan HAR, kemudian macam panah meningkat tu PAN, harapan. Iaitu Dr. Salmi binti Said. Kita perlu memastikan supaya kemenangan adalah diberikan di DUN N03 Kota Siputih kepada calon harapan, dan di DUN Hitam diberikan kemenangan kepada Barisan Nasional. Kerana dengan ini sahajalah kita akan dapat membantu supaya dapat mencukupkan sekurang-kurangnya 19 kerusi Dewan Undangan Negeri dimiliki oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, supaya kita boleh membentuk kerajaan negeri yang seiring, yang sama dengan kerajaan pusat. Kalau kita gagal pada PRN 15 ini untuk memastikan 19 kerusi sekurang-kurangnya dimiliki oleh PHBN ini, maka sekali lagi kita akan gagal. Dan maka kepimpinan kerajaan negeri Kedah yang ada sekarang sudah pastilah akan lebih mendabik dada. Sekarang ini pun kita dah dapat lihat bagaimana ketua kepimpinan kerajaan negeri Kedah, saya tak suka sebut nama, orang kata kita mengata. Tapi ketua kepimpinan kerajaan negeri Kedah sekarang bagaimana dia mendabik dada, bagaimana dia telah pun memperlihatkan seolah-olah dia adalah pemimpin yang terbaik di negeri Kedah, malah di negeri-negeri lain. Sebab itulah dia berani, dia seolah-olah telah memperkecil-kecilkan Menteri Besar di negeri lain. Dia bercakap di Selangor, dia sanggup memperlekehkan bukan saja Menteri Besar Selangor, tetapi sehingga dia sanggup memperkatakan sesuatu yang telah pun disebut dalam pelbagai media, sehingga ada report polis yang dibuat. Dia telah sanggup menghina Sultan Selangor. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita biarkan. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari rakyat Kedah, pengundi-pengundi di Kedah yang bertanggungjawab untuk mengundi pada 12 Ogos nanti, janganlah sekali-kali kita biarkan orang Kedah sehingga terkenal di seluruh negara, bukan terkenal dengan kebaikan, bukan terkenal dengan kemampuan memimpin, tetapi dia terkenal dengan menghina seorang sultan. Dan juga dia telah mempertikaikan agung yang telah menubuhkan, menitahkan supaya ditubuhkan kerajaan perpaduan. Dia cakap pada PM kita, Dr. Suri Anwar, dia kata setiap kali cakap bohong. Setiap kali cakap bohong. Allah Ta'ala pun telah kata, orang yang kita kata ke orang sebenarnya balik pada diri kita sendiri. Dia yang sebenarnya berbohong. Bukan saja kalau kita lihat ada diviralkan Tan Sri Mahyudin sendiri, pengurusi Perikatan Nasional, yang memperakukan bahawa tuanku yang di-Persatuan Agama dititahkan setelah PN dipanggil ialah Tan Sri Mahyudin supaya titah tuanku supaya menubuhkan kerajaan perpaduan. Macam mana ketua kerajaan negeri Kedah kata tak ada pun. Dia kata Zahid bohong, Anwar bohong, tidak ada pun titah tuanku yang di-Persatuan Agong supaya menubuhkan kerajaan perpaduan. Ini yang paling jelas pembohongan daripada seorang rakyat Kedah yang telah diangkat oleh Perikatan Nasional untuk memimpin kerajaan negeri Kedah. Adakah tuan-tuan dan puan-puan, saudari, masih lagi ataupun rakan-rakan kita ataupun adik-beradik tuan-tuan dan puan-puan, saudari,
nak bagi undi kepada mereka lagi. Saya harap keadaan ini tidak boleh dibiarkan. Bukan itu sahaja, selain daripada dia mempersoalkan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, keputusan yang dibuat oleh Sultan Selangor, terutamanya apa hak dia nak mempertikaikan pelantikan persetujuan Sultan Selangor melantik Menteri Besar Selangor. Tak ada kaitan dengan dia pun. Kalau orang yang, kalau kita kata pikir waras lah, kan? Walaupun nak berkempen, nak tunjuk hebat di tanah tempat orang lain, kita pi ke negeri orang. Saya main di Kedah pun saya tak boleh nak cakap lebih kurang. Dia kena hormat. Kita kena hormat. Sepatutnya dia tak sentuh. Sehingga dia sanggup kata tak cukup inci. Takkan, ini saya quote kata dia. Tak kira orang report kata saya kata kat Sultan Selangor pula. Saya quote kata-kata Menteri Besar Kedah. Nama tak sebut juga. Mengapa dia nak katakan? Dia kata kalau Sultan yang bijak takkan nak lantik orang nak cukup inci dari Menteri Besar. Kan? Bila dia dituduh, bila di-report, ada report dia kata dia tak kata pun, dia tak menghina Sultan Selangor. Ini siapa yang spin sebenarnya? Dia kata PMK suka spin, Zahid suka spin. Tapi sebenarnya dia lah yang suka spin, pusing. Bila dah kena pusing. Sama juga isu apabila Menteri Dalam Negeri kita, Saifuddin. Saifuddin telah mengeluarkan bukti-bukti yang jelas. Gambar dia bersama dengan kononnya jurutera daripada engineer daripada China yang terlibat dalam isu pencurian REE. Dia sebelum tu tak mengaku. Bila Saifuddin dah berjaya tunjuk bukti gambar surat dia mohon kepada Menteri Dalam Negeri sebelum ini, iaitu Hamzah Zainuddin. Dia yang buat surat, tanda tangan surat dan surat salinan surat-surat itu telah pun ditunjukkan kepada pemberita oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri sekarang, Saifuddin Nasution. Baru dia nak mengaku. Dia kata dia memang ada orang suka bergambar dengan dia. Dia Menteri Besar. Itu yang dikatakan orang yang bercakap saja berbohong. Bukan PMX ataupun Timbalan Perdana Menteri kita. Ini adalah suasana yang berlaku kepada kepimpinan tertinggi di negeri tuan-tuan dan puan-puan. Tak kala kami pun di Perlis pun ada sikit reaksi-reaksi yang cuba mengikuti telatah gelagat Menteri Besar Kedah. Menteri Besar Perlis pun sama juga. Mereka ni bukan dalam kalangan ahli ulama, bukan dalam kalangan mereka yang berpendidikan, yang berasaskan pendidikan agama. Jadi kadang-kala saya pun sama juga, bukan berasas pendidikan agama. Cuma pakaian ni saudara Ishak mungkin dah kenal saya dulu, bukan lagu ni, betul lah. Dulu memanglah muda tak ada janggut. Jarang orang muda ada janggut. Yang tua macam kita ni lah baru nak ada janggut. Jadi kadang-kadang pakaian ni bukan mencerminkan watak sebenar seseorang. Jangan kita terpedaya dengan apa yang kita lihat secara luaran, secara fizikal. Kami pun ada mantan Menteri Besar. Mantan Menteri Besar kami yang lama tu, yang saudara Ismail Bangsawan sebut di Kuala Salam 2 malam lepas. Dia jadi Menteri Besar 4 penggal. Jadi ahli parlimen pun 4 penggal. Tetapi dia masih memperkatakan bahawa dia masih lagi perlu dicalonkan pada PRU yang ke-15 dulu. Okay. Kami semua di tiga-tiga ni biasa duduk dengan dia. Saya biasa jadi penolong sesiapa bahagian UMNO bahagian Arau. 2 penggal. AJK bahagian. Saudara Ismail Bangsawan pernah menjadi Ketua Penerangan Pemuda bahagian. Dia lagi lama daripada saya sebab dia lambat sikit, saya kena awal lagi. Saudara Amir Aidit pun sama, AJK Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Arau, 3 penggal. Kami juga berasal dari, kalau dulu orang kata orang kuat, Datuk Seri Syahidan Kasim. Saya berani sebut sebab itu saya bukan mengatakan dia benda betul. Kalau ada orang dia sampai nak beritahu ke Surasak ke Mahat apa, yang malam di Kuala Salang bukan sampai maklumat saja, sampai video saudara Ismail Bangsawan berceramah sampai kepada orang Datuk Seri Syahidan. Kita pun tak tahulah malam ni rukutlah ada pun tak apa. Okey, sampai dah sebut Ismail Bangsawan ni boleh disaman oleh Datuk Seri Syahidan Kasim. Okey, jadi kita tahu kalau nak tengok dari segi penampilan Datuk Seri Syahidan Kasim sekarang, memanglah
Dia daripada dulu dia dah pakai jubah lah. Okay? Tapi kita kenal siapa dia. Masa dia nak jatuh daripada Menteri Besar, saya berada di kediaman rasmi Datuk Seri Syahidan Kasim. Dia berdepan dengan Dewan Warisan Negeri. Hampir seminggu sampai pukul 3 pukul 4 pagi. Itu bukan nak cerita apa, nak cerita kata kita kenal siapa Syahidan Kasim. Samalah. Saudara Ismail Bansawang kenal, saudara Amir Aidit pun kenal. Yang berada dalam PAS, kita tahu. Saya dulu pun, rumah saya pun dekat sangat. Tadi Tuan Haji Osman tu tanya saya, rumah saya terlalu dekat dengan rumah lah ni dulu Pesuruhjaya PAS. Negeri Perlis. Lah ni apa? Mursyidul Am. Mursyidul Am PAS. Malaysia sekarang ni dekat dengan rumah saya. Selang 3 kampung saja dengan rumah saya. Datuk Hashim Jassid. Kita kenal, saya pun kenal. Saya memang bersama-sama berkawan dengan orang PAS. Kita tahu kerenah mereka, gelagak mereka macam mana, kita sangat-sangat tahu. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, nak sebut juga tentang beberapa pemimpin. Kalau sekarang ini disebut soal yang sangat-sangat dibawa tentang PMX kita ialah gagal menurunkan harga minyak. Dah jadi Perdana Menteri. Daripada ungkit, dulu hari ini jadi Perdana Menteri, esok turun harga minyak. Tetapi ungkapan itu diungkapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada bila? Bukan dalam PRU ke-15 yang baru ini. Itu adalah ungkapan yang disuarakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada PRU yang ke-13. Kalau pada PRU 13, Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya selepas PRU jadi Perdana Menteri dan dia tak buat apa yang dia kata, betul lah. Bolehlah kita nak mempersoalkan. Kenapa sehingga sekarang masih lagi nak mempersoalkan perkara-perkara yang dah lama, PRU 13. Sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ditabalkan sebagai Perdana Menteri pada PRU ke-15. Tak timbul isu itu. Okay? Dan saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, kenapa mereka tak sebut masa Tun jadi Perdana Menteri yang kali yang kedua, walaupun selama 22 bulan. Adakah Tun berjaya menurunkan harga barang? Kenaikan harga barang sama. Masa Tan Sri Mahyudin jadi Perdana Menteri, apa yang berlaku? Itu lagi hebat. Kita ekonomi mula menjunak, masalah ekonomi negara mula menjadi teruk adalah semasa Tan Sri Mahyudin menjadi Perdana Menteri. Sebab telah melaksanakan PKP, mengambil kesempatan di atas COVID-19 yang menyerang negara seluruh dunia. Tan Sri Mahyudin mengambil kesempatan mengadakan PKP. Bila PKP hampir 18 bulan di bawah semasa Tan Sri Mahyudin jadi Perdana Menteri, sekatan perjalanan, pergerakan, tutup semua perniagaan. Jadi keadaan itulah sebenarnya yang menyusahkan, yang menyebabkan berlaku kesusahan. Itu kita tak tengok lagi dari segi apa yang mereka lakukan. Pemimpin-pemimpin di bawah kepimpinan Tan Sri Mahyudin pada ketika itu, kalaulah pada PRU 15 yang lepas, sebab itulah PN menolak penyatuan bersama-sama dengan PH untuk menubuhkan kerajaan perpaduan kerana hasrat Tan Sri Mahyudin nak menjadi Perdana Menteri. Kalau dia bersama-sama dengan PH, dia tak dapat jadi Perdana Menteri. Sebab dari segi kerusi, dari segi jumlah MP ahli parlimen yang ada bersama dengan PN hanya 74. Tetapi PH ada 98. Yang kedua, saya tak ingat itu. 84. Tak apalah. Tapi majoriti ahli parlimen adalah berpihak kepada PH. Sebab itulah, kalaupun PH bergabung dengan PN, Perdana Menteri itu adalah datang daripada PH. Ini yang Perikatan Nasional tak mau. Sebab itulah Tan Sri Mahyudin yang dikatakan engkar titah tuanku. Okay? Itu daripada awal lagi. Kita lihat bahawa dalam Perikatan Nasional ni ramai pemimpin yang tidak, seolah-olah pada saya tidak bersama dengan ketua negara. Ketua negara kita ialah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Mereka telah seolah-olah mengkhianati. Lepas tu mereka petikai pula
Barisan Nasional. Barisan Nasional ini terima DAP, no DAP last kali terima. Ini satu pembohongan yang telah dilakukan oleh kepimpinan UMNO di peringkat pusat, khususnya Zahid. Tapi mereka ini, saya nak kata tuan-tuan dan puan-puan, pemimpin-pemimpin dalam Perikatan Nasional, atau ada juga dalam kalangan pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional sendiri. Beberapa kerat pemimpin yang mempersoalkan keputusan-keputusan tersebut. Tapi kita kena tengok hakikat. Hakikat, adakah kita nak membiarkan negara gagal membentuk kerajaan setelah Perikatan Nasional enggan bersama-sama dengan Pakatan Harapan untuk menubuhkan kerajaan? Kalau Barisan Nasional juga turut berkeras, tak mau juga nak tubuh kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan, apa akan jadi dengan negara kita? Kerajaan pusat gagal dibentuk. Sehingga bila kita nak tengok kegagalan pembentukan kerajaan pusat ini? Sebenarnya inilah patutnya kita rakyat kena berterima kasih pada Barisan Nasional. Bukan kerana saya UMNO, tidak. Bukan kerana saya penyokong UMNO, bukan kerana saya penyokong Barisan Nasional. Tetapi kita berfikir kegagalan membentuk kerajaan secara baik maka akan memberi imej buruk, gambaran buruk kepada dunia bahawa ini keadaan yang berlaku di Malaysia sekarang. Dalam keadaan kita berjaya membentuk kerajaan perpaduan pun, kepimpinan di peringkat kerajaan pusat masih lagi mencari jalan untuk menarik semula sokongan daripada pelabur-pelabur daripada luar. Kalau kita masih lagi berdolak-dalik, masih lagi gangguan-gangguan yang dibawa oleh pihak pembangkang, khususnya pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu, sudah pastilah gambaran ini akan terus dilihat oleh pelabur-pelabur di luar negara. Tentang DAP, saya sentuh juga sikit. Okay? DAP ni PAS dah pernah bersama. Bersatu pun pernah bersama DAP. Tetapi kita jangan lihat keadaan kepimpinan atau pemimpin-pemimpin DAP semasa menubuhkan kerajaan bersama dengan Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Berbeza. Pada masa itu saya sendiri, masa itu saya masih bertugas, saya masih lagi bekerja pejabat awam. Memang pada awal kita menyokong pembentukan kerajaan sebab sebagai pejabat awam kami ini perlu menyokong government of the day, kerajaan semasa. Tetapi apabila kita lihat DAP mula menyuarakan sehingga Tun Mahathir sendiri berkata dia tak boleh buat keputusan segera, tak boleh buat keputusan macam mana dia jadi Perdana Menteri 22 tahun yang lalu. Itu berbeza. Tetapi dalam keadaan pembentukan kerajaan perpaduan sekarang, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, berbeza daripada DAP bersama-sama dengan PH, Pakatan Harapan semasa Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri dulu. Sekarang kita dapat lihat, lebih-lebih lagi DAP apabila di bawah kepimpinan Anthony Loke, jauh berbeza, sangat-sangat jauh berbeza. Pada 2 minggu lepas, saya bersama saudara Amir Aidik, kami kejempul ke Parlimen Datuk Syamsul. Adalah perbincangan sikit dengan pegawai khas Datuk Syamsul. Kita dapat gambaran sebab Anthony Loke orang Negeri Sembilan. Kita dapat gambaran bahawa Anthony Loke cuba sekarang ini untuk mengubah fahaman-fahaman yang sebelum ini mungkin ada, yang cuba mewujudkan perselisihan faham dari segi rasis dan sebagainya. Tetapi di bawah kepimpinan Anthony Loke sebagai setiausaha DAP sekarang ni, dia banyak berubah. Sebab itu kita lihat sejak tertubuhnya keadaan perpaduan, kerajaan perpaduan di tingkat pusat, di mana Barisan Nasional bersama Pakatan Harapan, dalam Barisan Nasional ada MCA, ada MIC, dalam Pakatan Harapan ada DAP. Kita lihat hingga sekarang belum ada apa-apa isu yang berkaitan dengan 3R. Belum ada isu yang dibangkitkan yang perlu diselesaikan oleh Perdana Menteri berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Raja-Raja Melayu dan juga berkaitan dengan hak keistimewaan orang Melayu. Jadi kita lihat bahawa dalam keadaan ini kita perlu menyedarkan rakan-rakan yang tak hadir pada malam ini bahawa isu DAP ini cuma dimainkan saja. Sudah tak timbul lagi lah. Tak ada lagi lah isu DAP yang cuba untuk mengambil kesempatan sehingga kan jumlah bilangan wakil rakyat ataupun ahli parlimen dalam kalangan DAP yang dilantik sebagai menteri dan timbalan menteri pun lebih kecil, lebih sedikit berbanding dengan Barisan
ahli Parlimen Barisan Nasional. Mereka tak petikai. Ini kita lihat bahawa DAP telah ada kesedaran. Pemikiran DAP pun sekarang ini cuba untuk memastikan kerajaan pusat dapat mentadbir negara kita dengan baik supaya kita dapat memulihkan semula keadaan-keadaan kerosakan yang berlaku pada zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, zaman Tan Sri Mahyudin menjadi Perdana Menteri dan juga zaman Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Di dalam keadaan inilah kita harap apa yang berlaku semasa PRU 15 yang lalu. Kalau tadi Dr. Salmi ada sebut beberapa PDM kalah kepada PN. Jadi ini kena kerja keras. Kena ada suatu tindakan-tindakan yang dapat memulihkan kesedaran dalam kalangan pengundi-pengundi, khususnya dalam setiap PDM, supaya kita bagi maklumat yang betul. Keadaan-keadaan yang cuba digembar-gemburkan oleh PAS atau oleh Perikatan Nasional itu adalah sebenarnya tidak berlaku seperti mana yang diberi gambaran oleh mereka. Kita juga perlu sebut semasa Tan Sri Mahyudin menjadi Perdana Menteri, apa dia buat? Kenapa dia tidak melakukan seperti mana sekarang yang mana ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional melaungkan kerajaan kena buat itu, kena buat ini, kena buat itu, kena buat ini. Tetapi Tan Sri Mahyudin jadi Perdana Menteri tak buat. Sebaliknya mereka adalah program mereka yang paling besar iaitu Jana Wibawa. Okey? Itulah yang terbesarlah. Sebab itu mereka cuba untuk membentuk kerajaan tanpa ada Pakatan Harapan, tanpa ada Barisan Nasional supaya Jana Wibawa ini dapat ditutup. Selain daripada Jana Wibawa, sekarang ini sudah ada SPRM masuk ke sekolah-sekolah. Kerana ada peruntukan besar yang diberikan kepada beberapa buah sekolah. Di Perlis 5 buah sekolah dapat peruntukan besar. Tanpa tender, tanpa sebut harga. Dan ada individu tertentu mungkin mewakili kerajaan daripada Kuala Lumpur datang berunding dengan sekolah. Duit terus masuk ke sekolah, ke akaun sekolah dan sekolah yang buat bayaran. Ini memang tak sepatutnya berlaku. Tetapi boleh berlaku pada zaman Tan Sri Mahyudin, pada zaman Perikatan Nasional menerajui kepimpinan negara. Ini perkara-perkara ini kita kena pastikan. Selagi mereka menjadi pemimpin, mereka dapat menerajui kerajaan, sudah pastilah keterisan seperti ini akan terus berlaku. Samalah juga dengan di Kedah, isu REE. Pagi tadi saya dengar satu video viral daripada orang ayak putih Junjung. Dia memang dia hentam Sanusi lah. Dia hentam Menteri Besar Kedah. Sebab dia kata Menteri Besar Kedah pernah kata tak akan bagi jual apa-apa tanah, batu dan pasir daripada Kedah ke Pulau Pinang. Saya tak tahu ini dia kata, bukan saya kata. Video pun ada saya ni. Tapi dia kata dia duduk di ayak putih Junjung. Ada satu projek apa di situ, memang tanah itu bila dia tanya driver-driver lori yang bawa lori itu, tanah ni ke mana? Tanah ni kami bawa ke Pulau Pinang. Kedah jual tanah ke negeri Pulau Pinang. Sedangkan Menteri Besar kata dia tak akan jual sebab misalnya kita buat kata sepadan Pulau Pinang hak Kedah, ayak, isu ayak, bayak murah apa semua tu. Ini ada. Sebenarnya banyak isu berkaitan dengan kerajaan di Kedah yang diviralkan. Tapi mungkin tak semua masyarakat kita dapat mengikuti, memahami apa-apa isu yang telah diviralkan yang berkaitan dengan pentadbiran kerajaan negeri Kedah. Cuma yang kita banyak yang diviralkan tentang kehebatan, kononnya kehebatan. Tetapi pada saya sebagai seorang Menteri Besar tidak sepatutnya bercakap macam tu. Macam tadi sahabat saya kata dia lah, kepala Bapak Hang. Adakah orang yang membawa imej Islam, boleh berkata macam tu? Setiap kali ceramah, setiap kali berucap, dia kata dia berucap, dia berceramah atas tiket parti politik, bukan sebagai Menteri Besar. Dia kata dia sebagai Menteri Besar, dia bermesyuarat, dia tak cakap letak tawan. Memanglah takkan dalam mesyuarat pun nak kata kepala Bapak Hang, orang ligan dia keluar lah. Tetapi walaupun dalam masyarakat, pada saya lebih-lebih lagi kalau dalam masyarakat yang lebih ramai daripada dalam mesyuarat, orang yang berada di depan, orang tua-tua, orang yang lebih berusia daripada dia sebab dia masih muda.
Bawah 50 ikut. Okay. Adakah sepatutnya kita sebagai seorang yang berjawatan paling tinggi kuasa eksekutif dalam kerajaan negeri meluahkan kata-kata yang macam tu? Sehingga mencarut dalam bahasa Cina pun ada. Ini tak sepatutnya. Lepas tu ada pula diikuti dengan takbir Allahu Akbar. Kata-kata kesat yang dilemparkan oleh seorang pemimpin kemudian diikuti dengan kata takbir, membesarkan Allah selepas seseorang mengatakan benda-benda yang tak elok. Ini perkara-perkara ini sekiranya kita masih lagi memberi ruang kepada Perikatan Nasional memenangi PRN 15 ini, sudah pastilah mereka akan rasa lebih hebat. Tengok, dalam keadaan orang duk kata kat Menteri Besar, cakap tak ketahuan, maki, hina, mencarut dan sebagainya, tetapi masih lagi mereka mendapat sokongan. Ini dalam keadaan inilah kita perlu, tuan-tuan dan puan-puan, di negeri Kedah ini perlu dengan apa cara sekalipun, perlu melakukan untuk memastikan negeri Kedah akan dapat ditawan oleh PHBN pada PRN ke-15, pengundian pada 12 Ogos 2023 nanti. Apa cara sekalipun kena buat, kalau kena berjaga malam sampai pukul 2, pukul 3 pagi pun, kena turun rumah ke rumah dan sebagainya, kita kena buat. Memang kena lakukan. Itu antara yang kami buat di bahagian Arau dulu, dalam 2-3 DUN. Selepas kempen tak boleh setakat pukul 12, kita berjalan rumah ke rumah. Kadang-kadang yang kita kenal, macam Pak kata tadi lah, ahli-ahli UMNO di sini mungkin akan rasa kekok. Duk undi tu, hak biru putih tu, tiba-tiba tak ada dalam kertas undi. Macam mana kami nak undi? Tak ada. Ini yang kita kena pastikan, kena bagi terang betul-betul, habaq kat mereka sungguh-sungguh. Bahawa kali ini kita duduk bersama. Kita duduk bersama. Barisan Nasional dan Pakatan Harapan duduk sekali. Sebab tu walaupun dalam kertas undi tidak ada, tak boleh. Sebab lambang kena buat satu, tak boleh buat dua lambang. Di DUN ayat hitam, kita pakai lambang kati. Di DUN Kota Seputih, kita pakai lambang harapan. Ini pun satu perkara yang perlu diberikan penerangan dan penjelasan yang betul. Terutamanya dalam tempoh 2-3 hari sebelum hari mengundi. Ini kena cover betul-betul. Kalau tidak, akan jadi masalah. Dan yang seterusnya saya nak sebut, ada dalam kalangan kita, saya harap di Dolun tak ada. Di bahagian lain ada, saya dengar bisik-bisik kawan-kawan yang tak puas hati. Kadang-kadang dia duk harap kawan dia jadi calon, duk harap adik-beradik dia jadi calon. Di kalangan BN pun sama, di kalangan PH pun sama, saya minta maaf. Ni kita bercakap dalam secara adik-beradik. Yang tak puas hati, tak payah pergi undi lah. Tak mau pergi undi, yang kadang-kadang dia pernah jadi pegang jawatan dalam bahagian. Saya tak sebut bahagian mana lah. Okay? Samalah. PKR pun ada, kawan-kawan saya, kawan-kawan semua. Kawan-kawan PKR pun kata, Allah, kita duk harap calon PKR, mereka bagi kat UMNO. Nampak tak? Orang UMNO pula kata, kita duk harap calon UMNO, bagi kat Amanah. Biasalah, itu biasa Amanah. Ini kita kena tahu. Antara perkara-perkara yang mungkin akan boleh menjejaskan pengundi-pengundi untuk mengundi. Kalau di N03 Kota Seputih ni untuk mengundi harapan, kita kena fikir. Apa dia perkara-perkara yang boleh menjejaskan pengundi-pengundi untuk membuang undi, bagi undi kat calon kita. Sama juga di DUN hitam. Mungkin DUN hitam dia di DUN Kota Seputih, orang UMNO, sahabat-sahabat saya dalam bahagian UMNO Colon kena bekerja keras untuk memastikan kalau ada segelintir ahli-ahli UMNO kita, pemimpin-pemimpin di peringkat cawangan yang ada pandangan yang macam tu, kita harap calon kita pasal apa, bagi kat mereka baik, kita bertanding sama-sama. Banyak saya tahu. Sama tu juga Roman, di DUN ayat hitam, mungkin ada orang amanah. Kita satu kita lawan, tak payah bagi. Kan 3 penjuru kita boleh menang. Ada yang pecah macam tu. Saya cakap sebab ada orang amanah kata macam tu. Mungkin juga orang amanah ada kata macam tu. Mungkin PKR kata macam tu. Tetapi alhamdulillah, sekarang kita lebih berjaya. UMNO, Barisan Nasional, PKR, Amanah, dalam Pakatan Harapan, kita lebih berjaya daripada Perikatan Nasional. Kalau kami turun di hari penamaan calon di Langkawi, di 2 DUN, DUN Air Hangat dan juga DUN Kuah, PN gagal mengawal.
Perikatan Nasional gagal melawan kerana kepimpinan PAS di Langkawi itu bertanding atas tiket bebas. Di Kuah, kalau tak silap saya, timbalan ketua kawasan, macam bahagian kita lah, bertanding atas tiket bebas untuk DUN Kuah. Dan di DUN Ayat Angat, pemuda, naik ketua pemuda kawasan, bertanding atas tiket bebas. Tapi kita tak ada kot, sekarang kita tahu tak ada lah. Wah, mana bertanding bebas? Jadun dari? Bersatu. Maksud mereka banyak. Saya kata kita tak ada. Kita dapat kawal. Yang bersatu banyak. Bersatu ada di Negeri Sembilan, ada tak puas hati bertanding. Tiket bebas. Tapi kita UMNO, Barisan Nasional, PKR amanah dalam harapan PH kita berjaya mengawal ahli-ahli pemimpin-pemimpin kita untuk menerima pencalonan calon-calon yang telah ditetapkan oleh kepimpinan di peringkat pusat dan juga di peringkat negeri. Ini kita dah selamat satu. Jadi dalam keadaan perkembangan di peringkat parti pembangkang Perikatan Nasional, di semua negeri ada. 6 negeri ni ada calon yang tak puas hati. Ingatkan di Kelantan, adik Allah yarham Tuan Guru Nik Aziz sendiri berkempen supaya jangan undi Nik Amar. Ni ada viral, ada video. Jangan undi Nik Amar. Ini maksud dia hebat. Mereka duk cakap soal keutuhan pemimpin-pemimpin dapat mengawal ahli-ahli, mereka bagi sokongan penuh dan sebagainya. Ini kita telah terbukti. Macam tragedi di Bayan Lepas semalam. Ke malam lepas, lebih kurang itulah. Presiden Parti Gerakan, Dominic Lau, turun kempen untuk kempen di kawasan yang dianjurkan oleh PAS. Tapi dia dihalang. Bukan polis halang dia tak bagi masuk. Tetapi orang-orang PAS. Kalau saya difahamkan oleh kawan-kawan di Pulau Pinang, dia nak jumpa Tuan Guru Hadi Awang. Tak boleh. Dia pun tak benak dia masuk dalam kawasan. Bukan dia nak masuk pergi bercakap. Bukan dia nak masuk pergi bagi ceramah. Dia nak masuk pergi jumpa Tuan Haji Hadi Awang pun tak boleh. Ini menampakkan bagaimana perpecahan telah berlaku dalam kalangan kepimpinan Perikatan Nasional, parti-parti dalam Perikatan Nasional. Mereka bercakap lebih, tetapi keadaan realiti yang sebenar yang berlaku tidak seperti mana apa yang mereka ucapkan. Jadi kita kena ambil peluang, kita kena ambil kesempatan, teranglah kepada rakan-rakan kita, kalau yang tak boleh hadir untuk sesi perjumpaan yang macam ni, kita cerita, pergi sembang di rumah kan, ada usaha yang perlu diatur oleh pihak UMNO bahagian, oleh pihak kepimpinan amanah, PH dan juga BN, supaya kita pastikan pandangan-pandangan kepimpinan, keputusan-keputusan yang dibuat oleh kepimpinan ini dapat diterima. Jangan ada pertikaian di saat-saat kita nak mengundi. Sebab pihak Perikatan Nasional sudah pasti akan menghasut pengundi-pengundi dengan pelbagai perkara yang cuba menjatuhkan kita, gabungan kita, PH dan BN. Isu DAP ni mudah saja ditangani. Kita boleh tunjuk perbandingan DAP semasa PH jadi kerajaan di bawah Tun M sebagai Perdana Menteri. Memang pada masa itu DAP ada banyak permintaan yang terpaksa dilayan. Kemudian kita lihat sekarang dah berubah. Kemudian isu kenapa tu masa dia jadi PA elok-elok dia letak jawatan. Lepas letak jawatan, parti yang dia tubuhkan bersama Tan Sri Mahyudin dan juga dengan anaknya Mukhlis, PPDM atau Bersatu, dia keluar umum pula parti Bersatu. Dia tubuh pula Perjuang dengan anak juga. Dia bertanding Perjuang dalam PRU 15, kalah semua kursi yang dia bertanding dan hilang wang pertaruhan. Kemudian ada lagi pula selepas itu tak puas hati juga, cuba pula mewujudkan proklamasi Melayu. Itu sekarang ni dia pun dah pakai lebay, boleh pula bersama PAS. Dan PAS pula boleh terima. Walaupun Tun M, apa Tun M tak kata, apa Tun M tak buat pada orang PAS. Itu antara perkara yang kita boleh sebut. Okey, minit lagi.
Okey, tuan-tuan dan puan, kita ambil kesempatan. Tuan-tuan dan puan di kedai kami mai ni bolehlah cakap sesak itu. Cakap macam orang kata pergi imam baca khutbah di masjid. Orang ayam mai dengar. Ayam mai dengar ni saya confirm dah. Tetap akan mengundi Dr. Salmi. Tapi hak tak mai dia kita tak tahu. Jadi kita ambil peluang lah. Teranglah seelok-eloknya, sehabis-habisnya supaya rakan-rakan adik-adik sahabat anda kita dalam kampung, dalam PDM, dalam cawangan dapat keluar mengundi pada 12 Ogos 2023 dan dapat memberi undi kepada calon kita, Dr. Salmi binti Said. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang mungkin tak sedap tuan-tuan dan puan-puan dengar. Itu bukan daripada, itu sebenarnya kata-kata daripada saya. Kalau yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.